Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT bersama saya Syairul Islam Basmullah. Anda boleh tonton kami di saluran berita RTM, tonton kami di RTM Klik. Senang nak mudah tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Anda boleh tonton dan juga kongsi bersama rakan-rakan anda di mana jua anda berada. Pastinya hari ini hari Sabtu, kami akan bersiaran setiap jam 4.30 petang dan anda boleh log hari dan juga masa itu supaya sama-sama kita dapat manfaat daripada apa yang akan disampaikan oleh Lensa IPT. Baik, hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kebolehpasaran mahasiswa pertanian, yang mana walaupun sektor pertanian ni kita dapat lihat ia sebagai satu isu dan cabaran baru, namun sektor ini adalah salah satu sektor yang penting sebagai pembekal dan juga penjamin sekuriti makanan, peluang pekerjaan, pendapatan ekspor dan juga penjana ekonomi negara. Meskipun kecenderungan pelajar dalam bidang pertanian semakin pudar serta persepsi masyarakat memandang enteng kepada bidang pertanian ini, ia sebenarnya adalah salah satu bidang terpenting yang boleh memberikan impak kepada ekonomi negara. Dan untuk kita bincangkan berkenaan dengan kebolehpasaran mahasiswa ataupun graduan pertanian ini, kita akan bersama dengan salah seorang figura yang penting dalam merencana ataupun dalam melihatkan apa kebolehpasaran graduan di mahasiswa Universiti Putra Malaysia. Kita akan kembali selepas ini. Kita akan bersama dengan anda dalam Lensa IPT. Sedara, sektor pertanian di peringkat global dan negara telah mengalami beberapa perubahan yang mencetuskan isu dan cabaran yang baru. Peningkatan dalam produktiviti bukan hanya bergantung kepada input pertanian seperti buruh, modal dan tanah, tapi juga pengetahuan dan inovasi yang dapat menrajui pertumbuhan dan menghasilkan nilai tambah dan menyediakan asas untuk melonjakkan daya saing dalam bidang pertanian. Untuk membincangkan berkenaan dengan kebolehpasaran mahasiswa pertanian, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Mas Hariza Ali, Pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas jemputan. Sama-sama kasih. Doktor, kalau kita ikutkanlah bidang pertanian ni kan, mungkin ada yang minat bercucuk tanam di rumah. Tapi sejauh mana pantai pelajaran ataupun kursus pertanian di universiti ataupun IPT dapat membina minat pelajar terhadap bidang pertanian ini sendiri, Doktor? Okey, seperti yang kita maklum dan kita sedia tahu, pelajar-pelajar kita ni untuk mendapat atau mencari hobi bercucuk tanam seperti yang disebutkan tadi mungkin agak sukar. Ya. Mungkin menjadi kegemaran pada orang yang berumur sedikit, mungkin umurnya dah 40 ataupun 50 ke atas. Jadi di peringkat universiti, terutamanya untuk Universiti Putra Malaysia yang satu waktu dulu dikenali sebagai Universiti Pertanian Malaysia, sememangnya agenda pertanian ni memang diutamakan. Dan di Universiti Putra Malaysia juga kita mempunyai fakulti pertanian, dan kita mesti fahamlah bila menyentuh tentang pertanian, dia melibatkan penternakan, pemakanan, dan juga aktiviti yang berkaitan dengan pertanian itu sendiri. Baik. So bila kita menawarkan program ataupun kursus kepada bakal-bakal mahasiswa kita, sememangnya di pihak universiti, walaupun bukan Universiti Putra Malaysia sahaja, di semua universiti yang mana mempunyai aktiviti pertanian, semestinya cuba untuk mempelbagaikan mata-mata pelajaran yang berkaitan dengan sekuriti makanan, tentang pembenihan, tentang penternakan dan sebagainya, menepati dengan teknologi pertanian masa kini. Baik. Sudah mestinya. Okey, baik. Kalau dalam bidang pertanian ni bukan sahaja, saya melihat bukan sahaja kepada tanam pokok dan juga tunggu hasil, tapi saya melihat kepada produk yang boleh dijual atau dipasarkan, Doktor. Dan kalau dalam di UPM itu sendiri, apa sebenarnya pendedahan kepada pelajar ini yang kalau masuk ke dalam bidang pertanian ini bukan sahaja mungkin menunggu hasil daripada pokok itu, tapi daripada pokok itu sebelum dapatkan hasil, mereka sudah fikir ke mana hala tuju buah ataupun perkara itu untuk dijual atau dieksportkan, menjana pendapatan kepada mereka sendiri. Okey, sebelum kita menghasilkan buah yang cantik, menghasilkan penternakan yang baik dan hasil yang baik, sememangnya akan dieksposkan, didedahkan kepada pelajar dengan teknik-teknik yang terkini untuk menghasilkan contohnya buah durian yang bagus. Dan kita juga mempunyai aquaculture ataupun horticulture juga, pertanian, yang mana elemen-elemen teknologi kita suntikkan di dalam mata pelajaran yang kita wawarkan di dalam fakulti pertanian terutamanya. Baik. Walaupun begitu, sudah semestinya elemen keusahawanan sangat diutamakan di peringkat universiti. Dan oleh itu, seperti yang disebutkan tadi,
untuk menjana pendapatan, semestinya kita mesti menghasilkan hasil yang terbaik. Ya. Kalau tidak, macam mana nak ada demand daripada luar. Jadi hasil yang kita perlu untuk dijual, terutamanya untuk dieksport ke luar negara, semestinya menghasilkan satu produk yang baik. Jadi di situlah elemen kita nampak dari segi teknologi masa kini perlu didedahkan dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan pertanian, penternakan maupun perikanan. Sebab pertanian tu merangkumi 3 elemen itulah, bukan sahaja tanaman, tapi melibatkan penternakan, dan juga tanaman itu sendiri. Baik. Kalau saya, doktor, saya belajar di dalam bidang kejuruteraan ataupun bahagian teknologi. Jadi inovasinya kita nampak daripada pensel akan berubah ke pensel mekanikal, katakanlah. Jadi kalau dalam pertanian ni, macam mana inovasi itu tercipta? Okey, itu sebab teknologi, kita sebut teknologi dalam pertanian. Maksudnya pendedahan kepada, sekarang ni kita lihat dari segi Internet of Things. Dari segi kita tengok artificial intelligence. Penggunaan drone, daripada fakulti kejuruteraan itu sendiri, boleh kita masukkan di dalam mata pelajaran yang berkaitan. Dan semestinya untuk menghasilkan output yang baguslah sebelum kita dapat menjana pendapatan, sebelum kita dapat ekspor dan jual di pasaran. Baik. Okey, kalau kita ikutkan Universiti Putra Malaysia yang dulunya Universiti Pertanian Malaysia adalah peneraju kepada subjek ataupun bidang pertanian di IPT. Jadi apa antara produk-produk UPM ataupun Universiti Putra Malaysia ini dalam sumbangan mereka kepada bidang pertanian dalam negara kita? Sebenarnya kita banyak punya kepakaran pensyarah yang bukan sahaja daripada Fakulti Pertanian, malah kita juga ada pensyarah daripada fakulti-fakulti teknologi makanan, daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, dan juga fakulti-fakulti yang berkaitan yang mana banyak melalui hasil penyelidikan yang mana dapat dikomersialkan. Dan antara produk-produk ataupun yang berjaya dikomersialkan oleh UPM antaranya melibatkan yang berkaitan dengan lada hitam, teknologi menghasilkan ayam ternak kacukan yang cantik, dan kita juga mempunyai yang berkaitan dengan padi lah, hasil padi, yang mana elemen daripada baja dan tanah yang berkaitan lah yang menghasilkan produk yang bagus. Okey, baik. Kalau ikutkan doktor sebagai pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan dan juga Kepelipasaran Graduan UPM, mungkin doktor boleh nyatakan sedikit sebanyak tentang program yang dijalankan yang menyokong ataupun menyuntik semangat dan juga minat kepada mahasiswa dalam bidang pertanian itu sendiri. Banyak program dan aktiviti yang dijalankan di peringkat Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kepelipasaran Graduan atau namanya CHEM di UPM, yang mana melibatkan pelajar-pelajar daripada kolej dan juga di peringkat fakulti. Dan program-program yang berkaitan dengan incubator, dan yang terbaru kita mempunyai program yang dinamakan Structured Incubator Agro, yang mana kita melatih ataupun melibatkan pelajar-pelajar Fakulti Pertanian dan juga Fakulti Perhutanan untuk menghasilkan cili kulai. Dan kita juga menghasilkan rock melon. Yang mana kita tahu rock melon kalau di Jepun dapat dijual dengan harga beribu-ribu ringgit. Jadi apatah lagi di Universiti Putra Malaysia kita buat satu cabaran untuk pelajar. So, jadi saya melihat pelibatan pelajar-pelajar di peringkat kolej dan fakulti sangat membantu, dan kita meneruskan agenda-agenda yang mana melibatkan pihak komuniti juga. Yang mana daripada kolej akan melibatkan komuniti macam transfer knowledge, iaitu pembinaan ilmu. Apa yang dibelajar oleh mahasiswa semasa di dalam kampus, dan kita bawakan pelajar-pelajar bertemu dengan komuniti di luar sana sebagai satu program pembinaan ilmu yang mana kita rasa petani di luar sana perlu didedahkan dengan elemen-elemen teknologi serta inovasi, bukan sekadar di dalam kampus, malah kita bawakan pelajar untuk bertemu dengan komuniti yang terlibat. Okey, baik. Saya kira kalau komuniti yang terlibat tu ibaratnya seperti di kebanyakan, walaupun di kampung saya dan kebanyakan kampung-kampung yang lain sendiri pun, mereka ini dalam sektor pertanian ada yang tak belajar, lepasan SPM pun tak sambung belajar dan sebagainya. Tak masuk ke UPM sendiri pun, tapi dah boleh jual beratus ekor lembu, dah boleh jual beratus biji durian katakan. Hasil daripada pengalaman itu sendiri. Jadi apa mereka ini berdaya saing dengan graduan-graduan UPM? Bagaimana pasaran graduan itu dinilai daripada persaingan yang macam ni, doktor? Seperti yang saya sebutkan tadi, pelibatan pelajar di dalam kampus ataupun graduan kita dalam bidang pertanian ataupun perikanan
yang mana bila ditemukan dengan komuniti yang berkaitan, di mana berlaku pemindahan ilmu dan teknologi, dia seumpama bukan sekadar kata persaingan yang tak bagus. Satu persaingan yang sangat sihat, yang mana win-win situation. Belajar daripada komuniti yang menternak haiwan contohnya, yang berjaya menjual hasil yang beribu-ribu ringgit per month, sebulan, dan komuniti juga dapat belajar daripada teknologi-teknologi yang mungkin tak dipelajari secara formal. Jadi kedua-dua kumpulan ini pelajar dan juga komuniti yang terlibat dapat berganding bahu. InsyaAllah menghasilkan kata lembu yang lebih baik. Hasil daripada kombinasi ilmu dan kepakaran dan pengalaman tersebut. Okey, baik. Kalau ikutkan soal makanan buahan ini sendiri kan, saya dan mak saya pun, banyak saya cerita pasal keluarga saya ni. Mak saya dan mak saya pun memang minat durian. Musangking, duri hitam dan sebagainya. Bagaimana perkara yang macam ini dapat lagi mengembangkan proses katanya keusahawanan, proses pembelajaran mereka itu untuk bergelar keusahawan pada satu hari nanti, dan juga mungkin ada daripada graduan-graduan UPM yang belum lagi keluar daripada UPM tapi dah mulakan bisnes ataupun perniagaan pertanian dan sebagainya. Sebenarnya kita di peringkat pengajian lagi, kita memang menggalakkan pelajar-pelajar kita terlibat dalam aktiviti keusahawanan. Okey, selain daripada terlibat daripada pertanian, tanaman dan sebagainya, aktiviti keusahawanan adalah diwajibkan di kalangan pelajar. Dan kita juga menyokong plan tindakan pendidikan pengajian tinggi, yang mana lonjakan pertama daripada 10 lonjakan plan tindakan pengajian adalah menekankan kepada melahirkan graduan yang holistik dan berjaya dalam keusahawanan. Baik. Oleh itu, pelibatan pelajar dalam bidang keusahawanan seperti yang disebutkan tadi lah. Sebab kalau biasa datang ke kampus UPM, alhamdulillah kita mempunyai ladang durian. Wow. Dan kita mempunyai, nak kata ladang tu rambutan dan manggis, yang mana secara tak langsung pelibatan penyelidikan daripada pensyarah, tenaga pengajar dan juga kaki tangan UPM yang terlibat dengan pertanian, dengan pokok-pokok tersebut, yang mana melibatkan pelajar untuk menghasilkan satu, kita kata seperti yang disebutkan tadi lah, kalau kata durian, kita nak menghasilkan satu durian yang tersendiri daripada UPM. Baik. Dan kita juga ada tanaman orkid, yang mana kita juga nak menghasilkan tanaman orkid yang agak rare di pasaran. So pelibatan pensyarah dan juga pelajar dalam aktiviti keusahawanan, sebab tu dalam kampus sudah ditekankan. Baik. Okey, baik. Saya rasa saya boleh berbincang dengan pihak penerbitan Lensa IPT untuk sama-sama kita sediakan satu slot live di ladang ataupun kebun durian di UPM sendiri. Tapi banyak lagi cerita kita nak bercerita berkenaan dengan pertanian di UPM. Kita akan kembali selepas ini. Kita akan berehat seketika. Bertemu kembali dalam Lensa IPT, pastinya bersama dengan Dr. Mas bagi membincangkan isu kebolehpasaran mahasiswa ataupun graduan pertanian itu sendiri. Kalau kita ikutkan dalam tempoh pandemik ni kan, ada yang mereka sudah berada di rumah sepanjang 2 tahun pembelajaran secara dalam talian, dan bagaimana antara aktiviti-aktiviti pertanian ni, kalau kita ikutkan bidang pertanian ini perlu hands on, perlu practicality ni lebih berbanding dengan subjek-subjek yang lain. Dan macam mana pendekatan itu dilakukan oleh UPM sendiri dan bagaimana mereka dapat mengadaptasikan dengan perkara norma baharu ni? Okay. Kita cuba berkongsi dengan pelajar supaya melihat pandemik COVID-19 ini sebagai satu kekuatan kepada kita. Kita melihat dari sudut yang positif, yang mana hadirnya COVID itu, terutamanya dalam bidang pertanian, kita tak boleh cakap, hands on, masuk kampus tak boleh. Tapi elemen-elemen tentang pengetahuan, tentang skill-skill yang perlu dipelajari untuk jadi usahawan berjaya, boleh dijalankan. Dan memang, alhamdulillah, UPM menjalankan banyak aktiviti secara atas talian. Baik. Walau bagaimanapun, dalam pengakhirannya, pelajar ataupun mahasiswa perlu merealisasikan atau perlu mempraktikkan apa yang dibelajar di atas talian untuk program-program sama ada dari segi teknologi drone, tentang fertigasi dan sebagainya. Kita hadirkan pelajar di dalam kampus, tapi sudah semestilah
kita mengikut SOP. Kita hadir di tapak tanaman cili kulai, yang mana kita hadir bersama pelajar untuk tempoh yang tertentu bersama pelajar-pelajar yang terhad. Okey, kita ada cili kulai dan kita ada rock melon yang ditanam di dalam kawasan UPM. So kita sangat banyak berterima kasih kepada IBS, Pusat Biosains, dan juga Kolej KPZ yang banyak memberi peluang dan ruang. Terutamanya kita perlukan tanah untuk pelajar-pelajar kita merealisasikan, sebab kita perlukan tanah untuk pertanian, untuk tanaman dan sebagainya. So alhamdulillah kita mendapat kerjasama yang baik daripada Kolej KPZ dan juga daripada IBS, juga fakulti-fakulti yang terlibat, dan juga untuk pelajar daripada Fakulti Pertanian maupun Fakulti Perhutanan, dan juga pelajar lainlah yang terlibat. Baik. Jadi kalau kita ikutkan sekarang ini, kurikulum serta aktiviti sememangnya dibangunkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi, dan saya kira KPT dan juga universiti ini berkait rapat. Jadi kedua-duanya ada KPI yang tersendiri. Macam mana Universiti Putra Malaysia menyokong aspirasi KPT, dan bagaimana KPT membantu UPM sendiri? Kita semestinya berterima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Pendidikan Tinggi, yang mana banyak memberi peluang dan ruang berbentuk dana. Right. Semestinya untuk menjalankan aktiviti memerlukan, walaupun dananya mungkin tidak besar, tapi kita memerlukan sedikit sebanyak dana dari segi pembelian benih dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita berjaya mendapat beberapa dana daripada penjana. Kan semua universiti berjaya mendapat dana berbentuk penjana CAP, Career Advance Program, yang melibatkan aktiviti pertanian iaitu fertigasi cili, dan juga drone. Jadi kita mendapat sambutan yang sangat baik di kalangan pelajar, maksudnya pelajar yang masih belajar di dalam kampus, yang mana rata-rata sangat berminat untuk terlibat dalam program tersebut. Walaupun berbunyi keusahawanan, tapi elemen pertanian kita tak lupakan. Jadi kita mendapat dana daripada KPT, daripada penjana lah, dan juga agensi-agensi lain yang terlibat. Terima kasih banyak sebab daripada dana tersebut, alhamdulillah kita dapat merealisasikan impian pelajar. Dan selain daripada itu, buku Plan Strategik Kebolehpasaran Graduan 2021-2025 baru saja dilancarkan oleh YB Datuk Dr. Noraini di UMP baru-baru ini. So dalam Plan Strategik Kebolehpasaran Graduan ini juga menekankan tentang pelibatan pelajar dan juga agensi-agensi luar yang berkepentingan dengan teknologi dan inovasi melibatkan pertanian. Baik. Jadi insya-Allah Plan Strategik Kebolehpasaran Graduan ini akan menjadi satu panduan lah untuk semua universiti, dan semestinya kita tak lupa agenda pertanian kita utamakan untuk dikongsikan bukan saja pada graduan, untuk semua pensyarah dan juga tenaga kerja di universiti dan juga yang berkaitan. Okey, baik. Kalau kita ikutkan kebolehpasaran graduan kini agak terkesan kerana pandemik. Tapi kalau kita ikutkan sebelum daripada pandemik, agak memberansangkan. Namun kalau di UPM, kenapa ataupun mengapa penyertaan pelajar-pelajar ini ke dalam bidang pertanian itu agak kurang? Mungkin minatnya kurang, mungkin juga pendedahannya kurang. Mana satu, Doktor? Kita melihat rata-rata pelajar lah, terutamanya belia, bila bersebut tentang pertanian, dia akan mengaitkan tentang pekerjaan ni susah, kotor, leceh. Kalau nak ingat pertanian, ingat tanah, kosnya tinggi nak cari tanah lagi. Kan. Dan jadi disebabkan itu, bila ditawarkan program yang berkaitan pertanian seperti yang saya sebutkan tadi, sebab bila sebut bidang pertanian, dia bukan saja pertanian. Kita ada penternakan, perikanan dan sebagainya. Kalau diurutkan UPM untuk pengambilan pelajar seramai 300 orang, saya melihat untuk data kebolehpasaran graduan baru-baru ini untuk tahun 2020, saya melihat alhamdulillah graduan yang lahir daripada Fakulti Pertanian sangat membanggakan. Saya boleh lihat hampir kesemua graduan UPM dalam bidang pertanian mendapat pekerjaan dan menjalankan aktiviti pertanian sendiri. Saya melihat. Jadi hampir kesemua. Daripada 300 orang daripada Fakulti Pertanian untuk tahun 2020, hampir kesemua mendapat pekerjaan dan menjalankan aktiviti sendiri, maksudnya menjadi usahawan. Dan ini adalah satu tanda yang sangat positif, dan saya harap trend ini akan berterusanlah
seterusnya. Kalau kita tengokkan dari segi KPT sendiri ada melakukan beberapa inisiatif seperti penjana, KPT dan sebagainya kan. Jadi bagaimana pelajar-pelajar daripada UPM ini sendiri terlibat secara langsung dengan program-program ataupun inisiatif yang dilaksanakan oleh KPT itu sendiri? Adakah saringan itu dilakukan ataupun pelajar boleh memohon dan boleh terima apa yang diberi oleh KPT? Untuk program berkaitan penjana, kita mempunyai laman portal grade. Okey. So laman portal grade ni dibangunkan oleh KPT supaya semua graduan Malaysia, Universiti Awam Malaysia boleh mendaftar terus untuk mana-mana program berkaitan penjana. Bukan saja ditawarkan oleh universiti yang diorang belajar, mana-mana program yang dia minat, dia boleh mendaftar di portal grade. Dan untuk UPM sendiri, kita di Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan, kita menjadi sebagai pemangkinlah atau mempromosi kepada pelajar-pelajar, menggalakkan graduan-graduan universiti, terutamanya yang baru habislah, yang untuk bergraduat, yang berconvocation, untuk menyertai program yang berkaitan. Dan kita akan menjalankan saringan semestinya, sebab kadang-kadang tu program kita perlu 50 orang, yang mohon tu 120 orang. So kita terpaksa menjalankan saringan supaya kita dapat betul-betul peserta ataupun graduan yang betul-betul minatlah, terutamanya program berkaitan pertanian. Kita ada fertigasi cili terutamanya, dan kita ada aktiviti yang berkaitan dengan servis dan sebagainya. Jadi perlu melakukan saringan di peringkat universiti dan seterusnya di pihak training provider juga melakukan saringan. Baik, kalau kita ikutkan sekarang kita berada di penghujung masa, mungkin soalan yang terakhir buat Dr. Mas berkenaan dengan apa antara harapan Dr. Mas berkenaan dengan isu kebolehpasaran graduan dalam bidang pertanian dan juga masukan pelajar ke dalam bidang pertanian ini, dan juga apa antara inisiatif UPM sendiri, harapan UPM sendiri terhadap sektor pertanian ini kekal unggul di masa hadapan. Sebab kalau kita ikutkan pertanian dan juga teknologi itu sedang bersaing sekarang, ataupun dua-dua boleh diangkat bersama supaya memacu ekonomi negara. Okey. Teknologi dan pertanian sememangnya tak dapat dipisahkan buat masa ini. Jadi besarlah harapan saya mewakili pihak UPM terhadap semua agenda yang berkaitan dengan pertanian. Teknologi, sebab kita dapat lihat tentang aktiviti-aktiviti pertanian melibatkan sebab sekarang negara dilanda macam in terms of food security, keselamatan makanan, dan kita sangat berharap pengambilan pelajar untuk program pertanian agar dapat diteruskan kerana ia secara tak langsung meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan, dan seterusnya mengurangkan pengangguran pelajar, dan seterusnya kita tak boleh lupalah impak kepada komuniti. Seperti yang saya sebutkan tadi, antara pihak universiti dan komuniti tidak boleh dipisahkan. Pemindahan ilmu itu perlu ada, dan oleh itu program ataupun pertanian yang berkaitan dengan pertanian semestinya tidak boleh terhenti di situ. Besar harapan kami terhadap program pertanian yang mana melibatkan mahasiswa dan juga komuniti di luar sana. Baik, semoga harapan apa yang diharapkan oleh UPM dan juga Dr. Mas sendiri tentang kebolehpasaran graduan, tentang sektor pertanian ini terus dapat dicapai dengan jayanya. Saya doakan moga-moga apa yang diimpikan tercapai, dan kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Mas Hariza Ali, Pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan Universiti Putra Malaysia UPM, kerana sudi bersama kita pada hari ini, pada hari Sabtu, dan pastinya hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan topik-topik IPT di hari-hari yang lain, di hari-hari Sabtu, Lensa IPT. Dan juga kalau kita tengokkan dalam bidang pertanian, transformasi bidang pertanian dan industri makanan perlu dilaksanakan supaya sektor agro makanan menjadi lebih moden, dinamik dan juga kompetitif. Ya, kalau kita tengokkan kini kita perlu seimbang kedua-duanya, teknologi dan juga kepada pertanian. Ingat, untuk penonton Lensa IPT hari ini, terus menonton Lensa IPT kerana kita akan kongsikan kepada anda perkembangan-perkembangan juga aktiviti-aktiviti berkaitan dengan IPT dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Sekali lagi, saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.